Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua topan-topan? Selamat malam kepada bukan yang beragama Islam. Selamat malam Hater-hater semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, bagus. Haters pun sihat, alhamdulillah, kan? Haters tu pun makhluk Allah juga, kan? Tak payah nak gaduh-gaduh sangat, kan? Gaduh-gaduh kat media sosial ni tak guna. Betul tak? Buat apa nak gaduh-gaduh sesama manusia ni, kan? Futsal pun boleh jadi tempat salah pukul orang. Aduh, macam-macam lah zaman sekarang Macam-macam zaman sekarang, macam-macam Pukul dulu, siasat nanti. Itulah budak-budak yang masih beringus lagi lah, kan? Tapi kita semua pernah lalui benda tu, kan? Bukan dia saja, kan? Kita semua pernah lalui, kan? Belasah dulu, tanya kemudian. Kan? Cuma tak viral je, itu je, tak apa. Kesilapan-kesilapan diorang ni kita jadikan sebagai pedoman lah, supaya tidak berlaku lagi, kan? Benda dah viral, kan? Betul tak? Semua buat silap. Menteri-menteri pun buat silap. Betul. Menteri buat silap, kan? Perdana Menteri pun ada buat silap. Manusia, selagi bernama manusia ni sentiasa buat silap, kan? So kita ambil iktibar lah. Tapi yang pentingnya apa gua nak cakap malam ni adalah kita sesama Islam, lebih-lebihnya sesama Islam, ya. Dan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, kan? Diorang tu pun makhluk ciptaan Allah juga, ya. Tak kisahlah kau cakap muka yang pukul budak dekat futsal tu macam Rohingya ke benda, biarlah dia muka dia macam tu. Dah Tuhan jadikan muka dia macam tu, kan? Kau nak body shaming, kan salah tu body shaming. Tak baik tuduh-tuduh orang bukan-bukan. Boleh dikenakan akta, tindakan. Body shaming tu tak baik. Tak baik. Jadi apa khabar semua? Sihat, ya? Alhamdulillah, ya. Jadi apa khabar semua pencarum-pencarum KWSP? Agak tak payahlah nak berpusu-pusu, nak keluar-keluar duit sangat kalau tak perlu. Bagi peluang KWSP tu pada orang-orang yang memerlukan, yang memerlukan nak keluarkan air lestari ke Sina ke, bagi diorang yang memerlukan. Tak payah nak penuh-penuhkan, bagi diorang. Kemudian korang yang konon-konon nak invest dalam emas, kena fikir buruk dan baik dia juga. Sebab emas ni benda fizikal, dan dia tidak ada jaminan oleh kerajaan. Emas ni tidak ada jaminan. Kalau hilang, hilang macam mana? Hilang, kena curi, anak curi, kan? Zaman-zaman sekarang ni orang nak kena hati-hati. Emas tu benda fizikal. Yang beli-beli emas masuk rumah, kan? Pasaran emas pun lain macam, turun naik emas. Bini gua pun pernah dulu benda ada beli emas apa gold lah, lalas tak ada juga, kan? Harga lebih kurang juga. Jadi orang kata biarlah mereka yang memerlukan KWSP tu, pengeluaran KWSP pergi ramai-ramai, yang memerlukan. Yang tak perlu tu tak payah nak penuh-penuhkan, kita relax je lah, kan? Rezeki Allah tu datang daripada banyak tempat, InsyaAllah. Yang tak perlu gua nasihatkan jangan keluarkan, sebab sekarang ni memanglah kerajaan bagi air lestari, air Sina, lepas ni ada lagi air apa? Air pulang duit you pula. Okey lah. Baru tadi seorang budak Isim dah kena tangkap, yang gua upkan tadi, tapi gua ada delete, gua ada delete sebab menghormati keluarga dia. Sebab mula masa gua upkan budak Isim tu tadi, yang ada gundik di lalu belakang tadi tu, kan, yang cakap pasal Mekah lah, pasal Imam Mekah lah, apa benda lah. Budak lain batu, family dia mengaku, family dia cakap gua, Lando, dia budak ni memang main tai lah, makan tai, dia main tai. Jadi family pun dulu boleh jaga, sekarang ni dah pindah ke Johor Bahru, lagilah susah jaga, Jadi sekarang ni cerita dia tadi, family dia yang buat laporan polis. Family dia sendiri buat laporan polis malam ni, dan dengarnya dah kena tangkap. Jadi baguslah, sebab gua cakap gua takkan turunkan selagi tak kena tangkap. So tadi memang berdasarkan info memang dah kena tangkap. Baguslah tu, janganlah korang mempermainkan dan mempersendakan agama. Tak elok tu, Kau nak je jahat tu satu hal,
Menjadi jahat yang tidak diampunkan tu satu hal lain. Dengan disajat. Menjadi jahat, menjadi pondan, menjadi berpakaian wanita ni satu hal. Tapi kau main-main ke agama, kau cakap nak keluar Islam lah benda ni, itu satu hal lain. Jadi ini nasihatlah kepada semua. Agama ni bukanlah benda yang kita boleh mempermain-mainkan. Hati-hati semua. Syahadah kita tu kita jaga. Jahat macam mana sekalipun. Syahadah kita jaga. Itu. Tapi kecoh pula dekat surat khabar tadi, dekat media sosial tadi, yang perkataan Allah dah boleh digunakan oleh agama lain. Kecoh tu. Apa pendapat korang? Mahkamah dah putuskan bahawa perkataan Allah tu dah boleh digunakan oleh agama lain. Ni gua baru baca-baca tadi. So gua tak nak discuss lebih panjang. Kita biarkan pada banyak peruntukan undang-undang dekat Malaysia ni. So relax dulu kan. Relax. Benda tu baru keluar. Relax dulu. Kita tengok apa tindakan oleh persatuan-persatuan kan, oleh Menteri Agama dan sebagainya. Sebab masing-masing ada peranan kan. Mereka ada tanggungjawab dan peranan. Adakah mereka akan cuba mempertahankan ataupun membiarkan? Ni nak akhir zaman dah ni. Kan? Betul tak? Masing-masing lah. Kita ni bukan pandai sangat agama, so nak cakap lebih-lebih pun tak boleh kan? Tak apa, kita bagi diorang main dulu, kita tengok dulu. Sebab saluran tu masih terbuka lagi untuk permohonan, untuk bantahan dan sebagainya kan. Ni Malaysia, kita ada undang-undang. Ada undang-undang. Malaysia ni ada undang-undang. Dan semua apa yang kita buat ni sebenarnya kena ikut SOP. Macam Brotherhood. Kau nampak kita orang buat marking atas jalan, kita orang palam jalan, ramai tanya, tak kena tangkap ke Lando? Tak kena tangkap ke Lando? Ada, kena tangkap ada. Tapi tak ada kes. Sebab kita follow SOP. Follow SOP, insya-Allah. Kena tangkap, memang kena tangkap. Ada orang bengang dengan aku memang banyak. Memang report polis punya. Memanglah kena tangkap. Polis buat kerja. Kan? Polis buat kerja. Samalah macam kes exhaust ni. Kan? Kau nak salahkan Abang JPJ buat apa? Kau nak salahkan polis trafik buat apa? Memang kerja dia, dapat arahan. Kan? Kita tak salahkan dia. Salahkan tu siapa yang buat, yang turunkan arahan tu. Itu kita salahkan. Kan? Zaman-zaman susah macam ni, nak kena saman, nak kena penjara. Gila apa? Bodohnya orang. Tapi kita masih menghormatilah anggota-anggota bertugas. Bukan mudah jadi polis. Bukan mudah jadi JPJ yang nak kena jaga berapa juta kenderaan hari-hari ni. Kita hormatlah diorang, terutama diorang yang terlibat dalam frontliners. Cuma just je Jabatan Alam Sekitar itu memang mudah kerja dia. Kalau polis, kalau JPJ gua mengaku memang susah. Sebab gua pun pernah training jadi polis trafik, gua tahu memang susah. Tapi Jabatan Alam Sekitar memang mudah. Memang mudah. Gua cakap mudah. Iyalah. Orang mengadu, YB mengadu, ini kilang haram. Kau pergilah ramai-ramai duduk dekat depan kilang tu. Assalamualaikum cik, buka pintu cik. Tak ada orang ni. Balik lah. Mudah kerja. Pasal exhaust nampak benar kau buat kerja. Join polis semua nampak benar buat kerja. Nampak benar alam sekitar nampak benar buat kerjanya. Tapi kalau kes-kes kilang haram, kilang-kilang yang pencemaran sungai, longkang dan sebagainya, Assalamualaikum, tak ada orang. Tunggu je. Isap pokok lu. Assalamualaikum, tak ada orang ni, balik lah. Apa cerita Selangor ni, Johor tu? Memang Jabatan Alam Sekitar memang senang. Memang hidup dengan senang. Tak macam polis, tak macam JPJ. Nak bagi nampak buat kerja tu biar semenggah sikit. Nak upah korang. So ikut SOP. So relax dulu. Kita relax, bagi mereka yang ada tanggungjawab. Sebab nanti akhirat nanti diorang kena tanya ni. Diorang kena tanya kan. Masa hayat kau buat tak tanggungjawab kau ni. Biar. Apa cerita pula dengan jalan kat Kajang tu? Banyak insiden tu. MP Kajang? Dengar masih menunggu kejadah JKR pula dengan LLM pula. Sampai orang mati tu.
Apa cerita ni? Buatlah speed breaker Dah buat speed breaker, bagus. Buat speed breaker, letak papan amaran, bagus. Kajang memang pandai itu pun. Letak papan amaran, jalan rosak, lepas tu biar lubang. Tolong gua untuk isu dekat Kajang tu, gua mohon LLM ke, JKR ke, MP Kajang ke, tolonglah kerjasama. Kalau bukan jalan yang datang faedah kat korang, jalan yang rosak, jalan yang ada risiko bahaya, selekor bahaya, ni semua, ini memang korang tak nak tahu. Lambat bertahun-tahun nak gazetkan jalan tu. Cuba kalau aku jumpa emas, cuba kalau esok aku gali lubang-lubang kau kat sana, tiba-tiba aku jumpa emas, kau nak mengaku jalan? Masa tu confirm jalan jalan JKR punya ni jumpa emas. Kajang, MP Kajang lagi, aku punya ni, tanah aku, tanah aku, ada emas tanah aku lah. Kena ingat semua pemilik laluan, pihak beradut ada menjalankan kajian terhadap antara risiko tertinggi untuk kemalangan jalan raya adalah laluan-laluan yang belum digazetkan secara rasmi. Ini memang kawasan-kawasan bahaya. Dan kawasan-kawasan macam ni, kalau ada mangsa, memang susah nak buat tuntutan ganti rugi sebab jalan belum digazetkan. Gua mohon korang semua, cuba kenal pasti, walaupun susah untuk kita kenal pasti laluan mana belum gazet, laluan mana separa gazet dan sebagainya. Macam-macam. Ada jalan JKR Federal tapi dipinjamkan kepada SMW tu kat Kelang, Meru Kelang tu. Jalan JKR Federal tapi dipinjamkan. Sama juga dengan Setia Alam. Jalan patutnya jalan tu dah jadi JKR Selangor punya, tetapi SP Setia developer masih belum serahkan lagi. Itu pun, ini semua jalan-jalan yang belum confirm gazet dia, belum confirm milik siapa. Ini semua jalan-jalan ni bermasalah, dan risikonya kita pembayar cukai yang lalu. Ni sial lah. Tapi ingat tak yang masa gua kena tangkap dulu dekat Pesara Atmosfera, yang gua buat Bazar Ramadan Haram, ingat tak Pesara Atmosfera kes tu, kan? Jalan punya macam sial, dengan dia punya lubang sebiji kereta boleh tenggelam. Ingat tak? Kau boleh scroll balik video-video gua, tengok kes Pesara Atmosfera. Bertahun-tahun budak beradut turap jalan, bertahun-tahun budak beradut buat line jalan, tak ada siapa peduli, Tapi bila kita buat Bazar Ramadan Haram, hari pertama MBSA datang. MBSA pula datang. Ni jalan kami. Mengaku pula. Gua buat bazar Ramadan, kau mengaku jalan kau. Tapi kalau orang tak buat apa-apa, buat bodoh, orang mati. Itulah sistem Malaysia ni. Mesti ada kepentingan. Baru diorang mengaku itu bawah tanggungjawab diorang. Betul. Tak percaya? Kau nampak jalan berlubang, terutama dekat Kajang, kau nampak jalan berlubang, kau buka stall burger. Kau buka lah stall burger betul-betul kat depan jalan berlubang tu. Kau tengok nanti pengat kuasa datang. Ni lesen mana? Permit mana meniaga ni? Kau tanya dia balik. Itu lubang tu bila nak repair? Kau tanya dia balik. Ikut SOP. Kalau ada pembayar cukai dah buat aduan, sila segerakan aduan tu. Semua piagam, aku janji semua dah ada dah. Aku janji sifar pothole pun dah ada. Piagam selesaikan masalah lubang PBT dalam masa 24 jam pun dah ada. Jangan nak mengarut bagi alasan banyak-banyak pada pembayar cukai. Selesaikan. Okey. Ni nak sebut sikit pasal exhaust ni. Kita hormat, mohon hormat anggota-anggota tu, sebab diorang terima arahan. Tetapi kena faham SOP bagaimana ujian terhadap bunyi exhaust ini dilaksanakan. Okey. Sekiranya kita lihat banyak kes-kes yang motor naik atas lori, diorang bawa pergi balai. Bagus. Betul. Ataupun ujian desibel meter tu buat dekat kawasan yang jauh daripada kenderaan. Bagus. Itu SOP. Lepas tu dia punya meter desibel tu pada sudut darjah 45 degree. 45 degree, bukan betul-betul ke exhaust. 45 degree.
pada jarak yang tertentu. Betul. Kalau follow tu betul, maksudnya diorang buat kerja dengan betul. Tapi mana-mana antara korang, mana-mana korang yang tengah bawa motor, katakanlah exhaust perang sekalipun, kena tahan, dia check dekat tepi highway, jangan bayar. Jangan bayar. Kalau keluar saman, dia check meter tu dekat tepi highway, dekat tepi jalan, ada kereta lalu, tak payah bayar. Kenapa tak payah bayar? Bawa masuk mahkamah, jumpa mahkamah. Kalau mahkamah tanya kenapa awak tak nak bayar, cakap diorang check exhaust saya ni sebelah kereta lalu lalang. Macam mana nak menentu ukur kadar desibel yang betul kalau kau check tu tepi jalan? Gua nasihatkan siapa yang kena, yang depan mata korang, dia betul-betul check tu dekat tepi highway atau tepi jalan yang sesak, kereta lalu, tak payah bayar. Bawa jumpa mahkamah, mahkamah tanya, hakim tanya kenapa tak nak bayar, cakap diorang buat ni tak ikut SOP, diorang check desibel dekat tepi jalan yang sibuk. Kita kena faham, kita sebagai pengguna, kita kena faham apa itu SOP. So pada korang mana yang kena tahan exhaust, kena naik lori, diorang bawa pergi balai, itu SOP. Jangan marah diorang, itu SOP. Dia kena cari tempat yang senyap. Sama juga kalau kena tahan dekat tol, kemudian dia bawa motor dekat kawasan R&R, sedikit jauh daripada highway, itu betul. Itu buat kerja betul, pakai otak, bagus. Tapi mana yang kena check exhaust tepi jalan, lebih-lebih lagi tepi highway, buat kat situ tepi highway, tak payah bayar, jumpa mahkamah. So korang kena tahu hak korang. Sebab meter decibel tu, dia capture bunyi, kuat, dia capture bunyi. Dia capture semua bunyi, terutama di tepi jalan. Sebab gua ada dengar juga ni, ada yang kena dekat tepi jalan ni. Yang kena tepi jalan tu ambil gambar, tunjuk bukti, so kau tak payah bayar. Tak kisahlah exhaust perang ke benda, tapi SOP tetap SOP. Okey. Tapi mana yang aku tengok video yang baru-baru ni pun memang bukan, macam dekat balai tu, yang kena, ya Allah, kepampak dah lah dengan tayar sotong. Nak kata sotong pun bukan sotong dah, macam kaki kedi je. Nipis gila punya tayar tu. Baru start pun kepampak, siap keluar api lah. Apa benda korang ni? Itu bukan kreativiti, itu bodoh bangang. Itu bukan kreativiti. Siapa kata modify Y suku sampai exhaust kepak apa meletup keluar api-api itu bukan kreativiti, itu bodoh bangang nama dia. Start pun dah bunyi bising lah. Itu memang patutlah korang kena sita motor korang. Memang eloklah kena sita. Gua setuju sangat kena sita. Baru start dah kepak apa. Kau tidur kat mana? Kat hutan ke apa? Lagi parking motor kat kawasan flat. Nanti Amanra cakap, budak flat bangun. Padan muka korang. Budak flat terbangun pasal exhaust korang, padan muka korang. Bodoh. Jadi ini adalah golongan-golongan yang sebenarnya menyusahkan majoriti. Majoriti yang menggunakan exhaust untuk prestasi, untuk performance, untuk alat ganti yang lebih murah daripada alat ganti original. Diorang inilah menyusahkan kita sebenarnya. Jangan nak salahkan polis buat kerja, jangan nak salahkan JPJ. Diorang tu terima arahan. Punai-punai yang apa itu yang kita salahkan. Okey. So alhamdulillah lah, kita dapat dengar yang budak Isim tu dah kena tangkap. Hati-hatilah, kita ni orang kata akhir zaman. Banyak budak, ada satu lagi belum kena tangkap kot, yang Imam Mahdi, yang sebut kata Imam Mahdi. Itu bangang kat tu. Tapi gua tak sempat tengok video dia dah delete sebab dia cakap ayah dia suruh delete. So gua tak sempat tengok. Gua tak boleh masuk campur. Tadi gua sempat tengok, gua viralkan, dah kena tangkap lah.
So lain kali tolong pass pada gua mana-mana kenyataan-kenyataan yang berunsur perkauman, mana-mana kenyataan berunsur agama, yang membusukkan nama agama kita ni, sebelum dia padam, hantar kat gua. Biar kena masuk lokap juga. Media sosial ni boleh cakap, bukan tak boleh cakap, tapi agak-agak lah kan, jangan menyentuh sensitivity kan. Tak boleh tak boleh. Okay, ni gua baca sikit soalan korang ni. Apa soalan ni? Yang skuter pasang bumbung macam mana pula? Daripada Encik M Jarvis. Ada skuter yang memang didatangkan dengan bumbung. Contohnya motor MP3. Motor brand apa tak tahu, tapi model dia MP3. Buatan mana, brand apa gua tak tahu, tapi motor tu MP3 ke? Sorry, itu motor roda 3 Tapi ada satu motor kat Malaysia pernah dia memang ada bumbung, skuter memang ada bumbung. Tapi di Thailand mereka ada menjual bumbung yang boleh pasang dekat skuter dan juga motor kapcai. Memang ada. Itu gua tak tahu untuk elak daripada hujan. Ada. Gua baca sikit lagi Thank you best wishes. MP4 Aziz MP4. Itu motor roda tayar 2 depan tu memang original. Kadang-kadang betul, kadang-kadang abang JPJ pun confuse. Betul. Dengan teknologi baru kadang-kadang confuse benda baru. Sebagai contohnya ada Can-Am Spider. Dulu pernah Can-Am Spider pernah kena masuk JPJ sebab ini motor apa ni kan, dengan tayar 2 depan 1 belakang, tayar besar macam tayar kereta pula tu. Kena. Tapi lepas masuk dalam tu dah tahu benda tu original, lepaslah kan, tak ada masalah kan. Kalau tak salah dia orang akan lepaskan, jangan risaulah dia orang boleh check okeylah. So sekali lagi kepada korang, berhati-hati dengan korang punya investment. Apa tu pengeluaran pada KWSP ni memang kerajaan izinkan. Pada gua itu satu benda yang baik. Siapa yang memerlukan sangat tu bolehlah keluar kan, tetapi bagilah peluang untuk mereka yang betul-betul memerlukan pergi KWSP tu. Jangan berhimpun sana kan, nanti di kluster lain pula kan, kluster KWSP pula kan. Dan korang yang invest kan, hati-hati dengan corak invest korang tu kan. Dapatkan nasihat pakar, dapatkan nasihat daripada investor, dapat nasihatkan daripada banker-bankers kan. Ataupun korang invest balik pada ASB pun okey, invest balik pada tabung haji pun okey, benda-benda yang ada passive income lah. Jangan kau invest pada scammer. Banyak scammer ni sebab mereka ni tahu korang semua tengah work from home. Bila kita work from home ni, kita banyak menghabiskan masa depan media sosial, betul tak? Sambil kerja-kerja tu chatting group ada itu, diorang masuk kat situ. Hati-hati. Tu invest 918. Ini semua benda-benda bahaya lah bro. Benda-benda bahaya. Investment yang paling gua galakkan sekarang adalah invest pada baju Brotherhood. Bukan Brotherhood ni, baju lengan panjang. Kita ada keluarkan baju Brotherhood lengan panjang. Itu kau beli baju tu, kalau kau jatuh accident kita bayar. Kau pernah beli baju, kalau kau accident diorang bayar? Pernah? Tak pernah kan? Brotherhood bayar. Baju Brotherhood lengan panjang, siapa yang berminat boleh. Kalau warna putih tu dapat 500, yang warna hitam tu dapat 300. Kenapa gua buat macam ni? Gua buat macam ni sebab gua rasa bawah Persatuan Mangsa Kemalangan Jalan Raya, gua bagi sumbangan tunai kepada mangsa dah banyak. Sekali bayar dalam 3,000 kan. Tengok kalau kematian mungkin sampai 4,000, 5,000 kan. Walaupun kita tak kenal. Tetapi gua terfikir tahun 2021 ni, apa taknya gua support korang pula yang beli produk Brotherhood, yang betul-betul sayang Brotherhood kan. Siapa yang beli baju Brotherhood yang lengan panjang, sebab gua nak galakkan korang pakai lengan panjang, dan gua nak galakkan korang penunggang pakai pakaian cerah supaya lebih mudah dilihat, supaya kalau berlaku kemalangan Brotherhood akan bayar korang. Kalau baju hitam 300, kalau baju putih RM500, sehingga RM500. Harga sama, harga baju sama. Untuk package inbox gua.
inbox gua cepat-cepat sebab sekarang ni baju pun dah sampai, second batch pun dah sampai, first batch habis bro, habis sebab satu-satunya baju yang kalau kau jatuh, kau pakai baju Brotherhood jatuh, memang kau dapat duit ada cara-cara dia lah ada cara-cara dia lah, okey, ada syarat sebab gua tengok kes kemalangan sekarang ni banyak. Gua hari-hari terima antara 5 hingga 10 kemalangan hari-hari. Kebanyakan diorang ni tak dapat apa-apa. Diorang ni tak dapat apa-apa, ataupun kalau nak buat tuntutan pun kena tunggu 6 bulan hingga setahun nak dapatkan orang kata duit ubat pun susah. Nak dapat duit ubat pun susah. So gua harap dengan idea gua ni, baju Brotherhood lengan panjang, siapa yang beli, kalau korang jatuh ke apa, at least ada duit ubat at least ada duit tukar sport rim ataupun repair sport rim sebab selama ni kalau jatuh apa-apa, kau nak tunggu tuntutan tu lama dan kau kena pakai duit kau sendiri, itu pun tak tentu menang kalah lagi so mungkin bila gua buat cara macam ni mempermudahkan urusan korang yang memang support Brotherhood sebab sebelum ni orang yang Brotherhood tak kenal pun Brotherhood tolong, kita bagi duit, kita bagi cash, okey. Baju nanti gua up kalau siapa yang minat nak tengok baju, berminat, inbox, dia ada syarat-syarat dia, okey. Dia kalau tengok dia ada syarat dia, kau kena bawa motor dia elok, kau mesti ada lesen mesti ada lesen lah. Kalau kau tak ada lesen, kau tergolik, tu maksudnya kau tak pandai bawa, dia ada syarat-syarat dia so siapa nak tahu, inbox gua, okey. Baju dia nanti gambar gua tunjuk, okey. Kesian bro, kesian. Macam semalam gua dapat satu info, ada seorang gadis budak perempuan, sekarang ni keluarga dia tengah mohon bantuan untuk beli dia punya pampers sebab dia dah tak boleh, dia dah jadi macam sayur dah. Dia minta bantuan beli pampers, tapi untuk buang yang besar dan sebagainya sebab dia dah tak boleh bangun. Budak perempuan muda lagi, kesian tengok kesian sebab jatuh pasal langgar lubang. Jadi gua mohon siapa yang tahu pasal berita tu, mohon keluarga dia inbox gua, InsyaAllah gua tolong, InsyaAllah gua cuba tolong. Kalau betul dia jatuh tu disebabkan oleh lubang, tolong, InsyaAllah. Siapa kenal kes mangsa tu, inbox gua cubalah bantu apa benda yang gua boleh bantu, sebab gua nampak sekilas lalu semalam gua tak sempat sebab gua tengah sibuk. Gua baca sekali lalu, dia elak lubang, kemudian dia kemalangan, dia lumpuh setengah badan rasanya. Dan sekarang keluarga dia pun susah dan mereka sekarang ni macam memohon bantuan untuk beli lampin untuk orang dewasa lah, okey. Alright, siapa yang minat, inbox terus, inbox terus sebab gua jarang promote baju-baju gua ni, gua jarang promote sangat, okey. Itu saja daripada gua, Alan Rozawi. Ingat, berhati-hati dengan pengeluaran KWSP korang, berhati-hati dengan investment korang, pastikan ianya legal, ada jaminan, yang kurang risiko, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tag, share, like.